Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya ingin membentangkan cabaran dan peluang yang dihadapi oleh individu, organisasi dan masyarakat dalam melaksanakan kemahiran abad ke-21 yang telah menjadi semakin penting dalam dunia kita yang pusat berkembang. Saya Rudi bin Sali dan saya sedang mengikuti pengajian Sarjana Muda Kesihatan dan Pengurusan Keselamatan. Dalam landscape abad ke-21 yang sentiasa berkembang, terdapat penekanan yang semakin meningkat untuk memperolehi dan mengasah kemahiran abad ke-21. Kemahiran ini merangkumi pelbagai kebolehan yang dianggap penting bagi individu dan untuk berkembang maju dalam masyarakat dan tempat kerja hari ini. Kepentingan kemahiran abad ke-21 terletak pada kaitannya dengan tuntutan dunia moden kita. Memandangkan teknologi terus berkembang pesat, set kemahiran tradisional sahaja mungkin tidak lagi mencukupi. Kemahiran seperti pemikiran kritis, penyelesaian masalah, kreativiti, kerjasama, komunikasi dan celik digital telah menjadi sangat diperlukan dalam mengemudi kerumitan masyarakat global dan saling berkaitan. Salah satu cabaran utama untuk individu di abad 21 ini ialah kepantasan teknologi berkembang. Alat dan platform yang baru kerap muncul yang memerlukan individu memaskini kemahiran dan pengetahuan mereka secara berterusan. Keperluan berterusan untuk pembelajaran ini boleh menjadi sangat mengecewakan dan memakan masa, terutamanya bagi mereka yang secara semula jadi tidak cenderung kepada teknologi atau kekurangan akses kepada sumber latihan yang betul. Selain itu, pelaksanaan teknologi baru sering mengganggu aliran kerja tradisional dan peranan kerja. Otomasi dan kecerdasan buatan AI sudah mula menggantikan tugas tertentu yang dilakukan oleh manusia sebelum ini. Perlahan ini memerlukan individu menyesuaikan set kemahiran mereka atau berisiko ketinggalan dalam pasaran pekerjaan yang semakin kompetitif. Walau bagaimanapun adalah penting untuk mengakui bahawa cabaran ini juga datang dengan peluang. Menerima teknologi baru boleh meningkatkan produktiviti dan kecekapan dalam pelbagai domain seperti komunikasi, analisis data, strategi pemasaran dan usaha kreatif. Celik digital memperkasakan individu dengan keupayaan dan untuk memanfaatkan alat ini dengan berkesan dan kekal relevan dalam dunia yang berubah dengan batas. Untuk menangani cabaran dengan berkesan, cabaran ini dengan berkesan adalah penting bagi kerajaan, institusi pendidikan, perniagaan dan komuniti untuk mengutamakan inisiatif rangkuman digital, menyediakan akses saksama kepada infrastruktur teknologi bersama-sama dengan program latihan yang komprehensif boleh membantu merapatkan jurang digital. Salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh organisasi apabila menyepadukan teknologi baru ialah keserasian dengan infrastruktur yang sedia ada. Sistem warisan dan proses yang lapuk boleh menghalang penyepaduan yang lancar yang membawa kepada potensi gangguan dalam operasi. Ia memerlukan perancangan dan pertimbangan yang teliti untuk memastikan bahawa teknologi baru sejajar dengan matlamat organisasi dan boleh disepadukan dengan lancar dengan sistem semasa mereka. Cabaran lain yang sering dihadapi oleh organisasi ialah tantangan daripada pekerja apabila melibatkan penggunaan teknologi baru. Perubahan boleh dihadapi dengan keraguan atau ketakutan kerana mungkin bimbang tentang keselamatan kerja atau berasa tertekan dengan mempelajari alat atau proses yang tidak dikenali. Strategi pengurusan perubahan yang berkesan adalah penting untuk menangani kebimbangan ini dan memupuk budaya keterbukaan dan kebolehsuaian dalam organisasi. Walau bagaimanapun, menerima teknologi baru juga membuka pintu untuk peningkatan kecekapan, produktiviti dan inovasi dalam sesebuah organisasi. Otomasi tugas berulang boleh membebaskan masa berharga untuk pekerja memberi tumpuan pada inisiatif yang lebih strategik. Tambahan pula memanfaatkan keupayaan analisis lanjutan yang ditawarkan oleh teknologi ini boleh memberikan pandangan yang berharga untuk membuat keputusan terbaik. Dalam era digital yang semakin pesat dan berkembang,
Masyarakat menghadapi pelbagai cabaran yang timbul daripada ketidaksamaan dalam akses kepada teknologi dan pendidikan. Pernahkah anda terfikir potensi yang jurang wujud antara kumpulan sosioekonomi yang berbeza dengan tumpuan khusus memberi kesan akses terhadap komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan? Satu cabaran penting ialah perbezaan dalam akses kepada teknologi. Walaupun kemajuan dalam teknologi yang membawa manfaat dan peluang yang besar, tidak semua ahli masyarakat mempunyai akses yang sama kepada sumber ini. Komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan selalunya terletak di kawasan luar bandar atau kawasan yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi. Mungkin kekurangan infrastruktur dan ketersambungan yang diperlukan untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam dunia digital. Akibatnya individu dalam komuniti ini mungkin mendapat halangan apabila ia datang untuk mengakses sumber pendidikan dan menggunakan alat teknologi. Selain itu, terdapat jurang yang membimbangkan antara kumpulan sosioekonomi yang berbeza mengenai pemerolehan kemahiran penting. Jurang digital memburukkan lagi jurang ini kerana mereka yang kekurangan akses kepada teknologi terus terhalang daripada membangunkan kemahiran literasi digital yang penting. Pekerjaan yang terhad dan mengurangkan peluang untuk mobiliti menaik. Sebagai contoh, individu daripada latar belakang berpendapatan rendah mungkin bergelut untuk bersaing dengan kemajuan teknologi disebabkan oleh sumber pendidikan yang tidak mencukupi atau program latihan yang tidak mencukupi. Ini mewujudkan kitaran di mana kumpulan tertentu ketinggalan semasa yang lain maju dalam pembangunan kemahiran mereka. Untuk menggambarkan perkara ini dengan lebih lanjut, pertimbangkan komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan di mana pelajar tidak mempunyai akses kepada komputer atau sambungan internet yang dipercayai di rumah. Pelajar ini mungkin berada dalam keadaan kurang bernasib baik berbanding rakan sebaya. Mereka yang mempunyai akses mudah kepada platform pembelajaran dalam tiang dan sumber pendidikan yang lain. Akibatnya mereka juga mungkin bergelut secara akademik dan menghadapi cabaran apabila mencari pendidikan tinggi atau peluang pekerjaan yang memerlukan kecekapan teknologi. Kesimpulannya, saya berharap pembentangan yang saya jelaskan tadi dapat mengetengahkan cabaran dan peluang yang wujud dalam konteks penghayatan kemahiran abad ke-21. Saya telah memperjelaskan bagaimana kemahiran ini penting untuk pertumbuhan pribadi, organisasi dan masyarakat. Adalah penting untuk mengakui bahawa menguasai kemahiran abad ke-21 bukan sekadar pilihan, tetapi keperluan untuk berjaya. Memenangkan teknologi terus maju pada kadar yang tidak dapat dibayangkan pada abad ini. Sesiapa sahaja yang menentang perubahan risiko ini akan ketinggalan. Oleh itu adalah penting untuk kita menerima peluang ini dan melengkapkan diri dengan alat dan pengetahuan yang diperlukan. Sekian, terima kasih.